Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oh, nampak apa ni? Pancaran sinaran sinaran cahaya belakang. Minta maaf ya. Tapi tak apa, inilah yang paling kita dapat walaupun sebelah petang, ingatkan tak adalah cahaya. Alhamdulillah kita dapat bersiaran hari ini. Semalam kita tak dapat teruskan. Jadi hari ini saya akan beri khusus mengenai satu remedi ke-13, iaitu Aesculus hypocastanum. Sebelum itu kita lihat juga remedi yang ke-12 yang sepatutnya bersiaran semalam secara sepintas lalu. Semalam memang saya tidak dapat bersiaran kerana satu, mahu rehat. Yang kedua, rehat pun tidak rehat juga sebab banyak kerja yang perlu disiapkan. Khususnya jilid 2, walaupun sudah siap seperti yang kita sebut, untuk mengurangkan kos kita terpaksa membuat page by page untuk printer nanti yang terus terima dan buat setting. Jadi page by page kita terpaksa siapkan. Jadi alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah hidup saya tak tidur malam lah. Tak tidur malam, daripada petang semalam buat kerja sampai ke subuh, sampai sahur. Lepas solat subuh balik masjid, sambung lagi. Pukul 8 tadi baru tidur. Alhamdulillah. 3 jam setengah tidur, ganti balik. Kalau tidur pukul 12 pun bangun juga pukul 3.30. Kalau tidur pukul 1 pun bangun juga pukul 4.30. Jadi itu rutin tidur kita, dalam 3-4 jam tidur sehari. Kemudian siang hari ambil 1 jam. Begitulah. Tapi semalam peliknya kita tak tidur malam. Masya Allah. Tapi inilah komitmen kita. Kita nak kejar waktu. Sekarang ni terpaksa kejar waktu sebab dah janji dengan sahabat-sahabat semua bila tarikh kita nak terbitkan. Paling lewat ni, sahabat dia, paling lewat ialah di awal bulan 6 mesti siap. Saya cuba nak siapkan sampai hujung bulan Mei lah. Pihak printing lah, pihak saya sendiri insya-Allah hari raya puasa ni akan siap lah. Tapi kita nak siap di peringkat printing. Okey. So semalam bila siap pukul 8 tadi, lepas ni kena keep up lagi. Sampai muka surat 301. Untuk jilid 2 ada 301 muka surat. Jadi ada 3 ekstra. Tak boleh masuk remedi tambahan. Itu pun remedi yang ke berapa? 600. Remedi yang ke-468, tak silap saya. Nak masuk sekali lagi untuk cukup sampai 304 tak boleh. Sebab remedi seterusnya memakan masa 4 muka surat. Jadi tak muat. Jadi kita stop dekat remedi ke 438. Itu yang lain tu sambung yang ke jilid 3. Itulah, bila kita buat setting satu persatu ini baru kita tahu bahawa dalam buku jilid 1 penuh, padat dengan remedi yang sangat panjang ceritanya, sehingga tidak sampai 230, sekitar 227 saja. Pergi pada jilid 2, muatannya sampai 240, lebih banyak remedi muat jilid 2 sebab keterangannya tak seberapa besar dan mungkin remedinya tidak sebegitu hebat seperti jilid 1. Jilid 3 nanti dia kurang sikit. Ialah WXYZ itu tak banyak remedinya. Okey, itu sedikit ringkas lah apa yang berlaku. Alhamdulillah lah saya dapat rehat, cuma semalam tak dapat rehat. Tadi rehat sekejap untuk siaran hari ini, jadi saya lihat untuk 2 remedi. Okey, cuba lihat remedi yang hari itu remedi yang ke-11
Remedi yang ke-11 apa kita cakap mengenai Adonis vernalis. Ingat lagi Adonis vernalis, saya tak nak ulang lagi. Lain kali mungkin kita ulang. Saya nak ulang di sini sebab ada satu remedi lagi yang belum kita terangkan, iaitu adrenalinum. Adrenalinum ini remedi yang ke-12 di dalam buku material medika homeopati yang anda akan terima nanti. Juga tak pernah timbul dalam mana-mana buku homeopati yang pernah diterbitkan oleh HBI ataupun mana-mana pengamal lah sepanjang yang saya dapat lihat. Keterangannya banyak berkaitan medikal lah, dari sudut medikal banyak, tapi saya nak ambil satu bahagian penting hanya untuk sharing, untuk kita ingat kegunaan adrenalinum dalam huruf yang kita italikkan dalam buku ini. Satu, kegunaan dalam asma. Kedua, perasaan pencerutan di bahagian toraks, bahagian toraks dekat dada ni, dengan rasa sakit. Kemudian sakit bahagian abdomen. Ini dia tiga benda yang penting yang kalau kita nak ingat adrenalinum. Bila adrenalinum ni kita tahulah, para pengamal obati ia adalah satu nosut yang boleh digunakan bersama dengan remedi lain. Ini satu nosut. Secara terapeutiknya, ini disebut oleh Dr. Borik yang kita terjemahkan. Secara terapeutiknya, adrenalin telah disarankan dalam kongesi akut paru-paru, dalam masalah paru-paru akut kerana sesak, asma yang berserta dengan sesak, penyakit-penyakit grave, Addison, ada arteriosklerosis. Ada kes seperti itu. Boleh juga dicoba dengan adrenalinum. Arteriosklerosis, banyak kes pasal penebalan salur darah. Salur darah darah berjalan tidak lancar, sama ada salurnya menebal, banyak toksik ke, banyak faktor. Itu kita boleh study sendiri. Aortitis kronik, ada radang aorta yang kronik. Kes angina pectoris, kita boleh selitkan dengan remedi lain. Angina pectoris, angina pectoris, kadang-kadang tersasul bulan-bulan puasa ni. Adrenalinum, hemofilia klorosis, ini orang yang kurang darah merah, kekurangan zat besi, klorosis. Hemofilia, yang berhubungan dengan hemofilia, ni masalah darah lambat membeku. Hemofilia klorosis, demam, alergi, ruam serum atau ruam serus, urticaria acute. Ini yang disebutkan oleh Dr. Borik. Ini yang disebutkan oleh Borik. Dan sebagainya. Laporan-laporan Dr. P. Joseph menyatakan kejayaan dalam merawat secara homeopati kes-kes angina dan aortitis lain ejaan tak nampak, subacute dan kronik. Aortitis subacute dan kronik apabila adrenalin telah dipreskripsi secara oral dan dalam dos terkecil. Dos terkecil dalam bahasa Inggerisnya infinitesimal dose. Simptom-simptom yang memandu adalah ini dia. Apa yang memandukan ataupun pimpinan simptom bagi adrenalinum disebut sensasi pencerutan toraks beserta dengan kesakitan. Rasa mencerut, sakit. Dua. Di toraks rasa mencerut, sakit. Jadi hal ini kalau ada bersama dengan vertigo, kita vertigo, pening, berpusing, ada loya dan muntah, mana simptom itu lagi jelas menunjukkan penggunaan adrenalinum. Sebab ini yang keluar dalam uji bukti. Maknanya ubat ini sudah diuji bukti dan sakit dalam bahagian abdomen. Okey. Disebut kejutan atau kegagalan jantung semasa anestesia boleh digunakan. Justru ia menyebabkan kenaikan tekanan darah secara pantas. Malah tindakannya pada hujung saraf dalam dinding saluran saraf.
Okey. Dulunya adrenalinum digunakan secara hipodermik di bawah kulit. Maknanya ada suntikan lah tu, dilarutkan dengan air. Secara internal pun dalam dos mother tincture lah. Tapi sekarang kita sudah ada dalam bentuk potensi boleh digunakan. Ingat 3 simptom utama kita sebut tadi untuk preskripsi. 1, kes asma yang berhubung dengan kongesi paru-paru, kesesakan paru-paru. Yang kedua, pencerutan toraks, ada simptom itu berserta dengan vertigo, loya, muntah-muntah dan sakit abdomen. Itu saja. Ingat 3 yang tu berkaitan dengan adrenalinum, nosot homeopati. Okey? Okey, itu ringkas. Jadi cukuplah saya bagi setakat itu. So adrenalinum ini pun sebahagian daripada boleh anggap rare remedy dalam homeopati sebab tak banyak cerita yang kita dapatinya. Dr. Borik pun beri secara ringkas. Tapi banyak lagi bahagian. Dalam terjemahan ada 2/3 lagi part yang diceritakan, tapi kebanyakannya berunsur medikal. Ada banyak ubat-ubat homeopati dalam Dr. William Borik ini adalah merupakan bukan sahaja istilah medikal, keterangan juga bersifat medikal dan setengahnya pun ada yang tidak kaitan dengan ubat pun. Ini memang biasa dalam William Borik punya buku. Yang inilah yang menyukarkan seseorang untuk menterjemah, yang setengah orang mungkin akan skip. Saya pun kalau boleh nak skip. Tapi saya terjemah juga berdasarkan maklumat yang kita dapat daripada istilah-istilah DBP dan itulah yang saya post dalam HBI, laman HBI, FB HBI supaya dilihat dan diperbetulkan jika ada kesilapan. Dr. Surya Khatun Osman telah beberapa kali memberi komen apabila kita postkan. Membantulah, maknanya membantu untuk kita perbaiki terjemahan. So insya-Allah kita buat terjemahan yang agak lengkap lah. So sekarang kita pergi pada remedi yang kita fokus pada hari ini, iaitu Aesculus hypocastanum. Aesculus hypocastanum. Keterangan oleh Dr. Borik di sini panjang, boleh tahan jugalah, tak panjang sangat. Dia bukan satu remedi yang boleh kita sifatkan sebagai betul-betul polycrest. Boleh guna juga untuk beberapa penyakit. Tapi khusus kita semua tahu Aesculus hypocastanum adalah remedi untuk hemoroid buasir. Kita belajar homeopati pun dia akan refer Aesculus sebagai remedi untuk hemoroid. Tapi petanda dia bukan saja hemoroid. Bila kita ingat Aesculus, kita kena ingat buasir. Kita kena ingat fullness, rasa penuh. Rasa penuh. Kalau kita ada masalah dengan kerongkong, rasa penuh dalam kerongkong. Kalau kita ada masalah sakit kepala, headache, rasa penuh dalam kepala. Kalau kita ada rasa di dalam rektum, perasaannya perasaan penuh juga dalam rektum. So fullness ini adalah sifat pada Aesculus. Yang kedua, venosity. Apa maksud venosity? Dia berkait dengan vena, salovena atau veins. Jadi salovena itu bengkak. Bila salovena bengkak, apa yang berlaku? Kawasan tu jadi besar, darah akan pergi ke situ. Jadi banyak darah pada dalam salovena. Di mana? Di mana-mana kawasan yang dia salovena ni mengembang. Khususnya buasir lah, orang yang ada buasir. Salur darah dia mengembang, vena dia mengembang dekat kawasan rektum itu. Maknanya itu petanda bagi Aesculus. Mungkin kita ada darah mengembang di bahagian dekat paru-paru ke kerongkong ke. Boleh jadi juga venous mengembang. Boleh jadi juga boleh diberi Aesculus dalam setengah kes. Ada darah mengembang
di kawasan betis. Yang selalu kita preskripsi untuk wanita yang mengandung, dia ada varicose veins, vena varicose di bahagian betis. Kita selalu bercakap pasal remedi lain. Remedi berkaitan dengan buah hasil juga, umpamanya hemamelis di betis. Tapi Aeschylus pun boleh digunakan juga dalam kes itu. Sebab dia veins yang mengembang. Kalau kena kawasan itu, Aeschylus boleh jadi salah satu remedi. Ini venous. Okay, fullness, venosity, buah hasil kita sebut tadi. Satu lagi, sluggishness. Sluggishness dalam Aeschylus ni penting. Apa sluggishness? Kelembapan. Lembab berfikir. Lembab apa? Lembab digestive system. Sistem pencernaan kita ni lembab. Lambat nak berjalan, barang dalam tu tak boleh nak proses. Sampai benda tu turun dalam usus, nak pergi ke rektum pun lembab. Lembab, sluggishness. Pasal lah lembab. Lembab inilah yang menyebabkan kita sembelit, susah nak keluar macam-macam bahan yang sepatutnya dikeluarkan. Okey. Berapa dah tu? Fullness, venosity, sluggishness, buah hasil. Satu lagi, yang kelima kita ambil lah. Sakit-sakit yang berhubungan dengan buah hasil. Kadang-kadang dia berupa reflex, simptom reflex. Dan mungkin lebih spesifik ialah kalau sesiapa mengalami sakit belakang, refleks pada buah hasil. Okey? Itu cantik lah. Cantik. Okey, kita baca. Seperti janji, kita akan baca. Sahabat lagi belum ada lagi buku ni. Satu masa nanti kalau kita ada bersiaran di luar bulan puasa lah. Tapi mungkin kalau saya buat, saya tak buat hari-hari lah. Mungkin sekali seminggu ke. Kalau kita buat pun, bila sahabat semua dah ada buku ini, boleh refer lah. Kita boleh highlight lah mana yang penting, mana yang tak penting. Tapi sekarang ni saya kena baca lah. Sebab sahabat pun belum ada buku lagi. Okay. So, Aeschylus hypocastanum, apa kata Dr. Borik? Tindakan Aeschylus paling jelas adalah pada bahagian usus bawah. Usus bawah sampai ke rektum. Yang menyebabkan terhasilnya vena hemorrhoid. Ada pengembangan salur vena di situ yang bengkak. Terhasilnya vena hemorrhoid yang bengkak disebut oleh Dr. Borik sebagai engorged, bengkak. Yang disertai rasa sakit belakang. Ada sakit belakang. Siapa yang ada hemorrhoid, kalau sakit belakang, inilah remedinya. Dengan tiada sembelit yang sebenar. Ada sembelit, tapi bukan sebenar pun. Katanya lah, rasa amat sakit tetapi kurang berdarah. Rasa sakit, mungkin keluar darah. Aeschylus ini popular juga untuk buah hasil yang ada darah. Tapi darah yang keluar itu kurang, tidak banyak. Stasis vena umum, vena varicose yang berwarna ungu. Kalau kita ada vena varicose di mana-mana kawasan dan kita lihat warna dia ungu, cantik untuk Aeschylus. Segalanya menjadi perlahan, termasuk pencernaan, jantung, usus dan sebagainya. Itu bahagian lembab yang kita sebut tadi, kelembapan. Sluggishness, kawasan jantung, kawasan pencernaan, gester, dan lain-lain, usus dan lain-lain. Sistem portal dan hati menjadi sesak. Sama juga. Ini kita sebut pasal apa tadi? Fullness, kepenuhan. Sistem portal dan hati menjadi sesak. Tidak cergas. Tidak cergas ni sluggish tadi. Tidak cergas beserta sembelit. Satu tanda untuk Aeschylus. Bahagian belakang sakit dan menyebabkan pesakit tidak dapat menjalankan kerja seperti biasa. Sakit berterbangan ke seluruh badan. Berterbangan. Sakit maknanya dia pergi ke merata tempat. Tapi istilah berterbangan ni kita sebut sebab
Memang dalam bahasa Inggeris sebut flying pains. Okey, sakit-sakit yang berterbangan. Kenapa terbang? Ada. Tapi lihat terjemahan lain pun disebut berterbangan juga. Kita boleh sebut dia berhamburan ke apa, lebih kurang macam itulah. Tapi kita tetap guna istilah berterbangan dan rasa kepenuhan di pelbagai bahagian tubuh. Okey, ini huruf italic. Dalam buku tersebut perhatikan rasa kepenuhan di pelbagai bahagian tubuh. Maknanya mana-mana bahagian. Kalau penuh aja itu ciri Aeschylus. Penuh di betis, penuh di dalam sacrum, penuh dalam dada, rasa penuh. Penuh dalam otak, dalam kepala rasa penuh. Selaput mukus kering, bengkak, kondisi-kondisi kerongkong beserta hemoroid. Saya sebut kondisi. Sahabat, ramai kebanyakan orang suka sebut keadaan, condition. Throat condition atau condition of the throat, keadaan kerongkong. Tapi banyak tempat saya terjemah kondisi. Sebab kondisi pun bahasa Dewan Bahasa. Kondisi-kondisi kerongkong serta hemoroid. Sahabat akan jumpa nanti terjemahan yang sebegitu. Okey. Simptom partikular kepala, murung. Murung aja, marah-marah. Murung mungkin sebab buasir ataupun sebab kelembapan tadi. Murung dan marah-marah. Marah-marah ni italic. Maknanya orang Aeschylus ni memang suka marah. Ada sesuatu yang tak kena dia marah. Marahlah, tak puas hati. Macam mana tak marah? Berak dah 3 hari tak keluar. Tak boleh nak pergi tandas sebab tak keluar. Tak rasa nak buang pun. Sebab Aeschylus ni tak ada tenesmus. Dia tak sebut pasal tenesmus pun. Kepala rasa lembab. Okey, kita sebut tadi. Lembab, sluggishness tadi. Kepala rasa lembab, sakit seperti mendapat sersema, keliru, tekanan di dahi, rasa loya yang diikuti dengan rasa nyucuk halus di hypochondrium, bahagian rusuk. Di bahagian rusuk, mencucuk-cucuk bahagian rusuk sebelah kanan. Sebelah kanan Dalam live ni dia sebelah kiri nampak. Saya ni sebelah kanan, dia terbalik Sebab saya tak pandai ubah setting ni. Dia sebelah, hakikatnya di sebelah kanan. Sakit menjala dan dari oksiput. Apa dia oksiput? Belakang kepala ke kawasan depan dengan kulit kepala rasa memar. Rasa lebam, memar dan kulit kepala melarat sebelah pagi. Ini yang detail dia lah, detail. Tapi bukan italic. Sakit saraf menyucuk dari kanan ke kiri menembusi dahi. Kanan ke kiri menembusi dahi. Okey. Yang diikuti dengan rasa sakit berterbangan. Ada lagi sebut berterbangan dalam epigastrium. Maknanya sakit itu berterbangan seperti burung berterbangan dalam kawasan ulu hati. Kepala berpusing, vertigo ketika duduk dan berjalan. Duduk pun pening. Berjalan pun berpusing. Itu vertigo. Tidak jatuh, tak ada sebut jatuh. Pada mata, kedua mata rasa berat, panas, berair, serta salur darah mengembang. Balik kepada kita sebut apa tadi? Venosity. Salur darah mengembang tu berkait dengan venosity. Italic, dalam buku Dr. Bory, italic, berbola mata rasa sakit. Mana salur darah mengembang dalam mata ini satu simptom penting juga dalam Aeschylus. Dia orang datang sini pasal semelik, tapi cerita pasal salur darah mengembang. Jadi kita nak bagi remedi lain pun sebab salah. Kena bagi Aeschylus. Hidung kering. Kering. Udara yang disedut masuk rasa sejuk. Sedut udara sejuk. Terasa sangat sejuk. Laluan hidung sensitif dengan rasa sejuk. Rasa sejuk masuk. Rasa tak selesa.
Koriza kita pun nak bersin. Bersin, koriza, ada air keluar. Maknanya ada keradangan dalam hidung. Tekanan di pangkal hidung. Rasa menekan di sini. Membran atas tulang-tulang turbinat kembang dan berair. Membran dia berkembang. Berkait dengan venosity. Dan berair bergantung kepada gangguan-gangguan hepatik. Tak selesa makan kacang semalam ni. Makan nasi lemak lagi. Nasi lemak kuah sotong. Makan pedas-pedas ni tak bagus untuk bulan puasa sebenarnya. Suara kita pun parau. Kalau nak menyanyi tu baguslah parau. Boleh keluar suara suara paparok. Suara paparok. Tak ingat nama dia, jadi saya sebut paparok ajalah. Mulut rasa panas melecur. Pengecapan. Taste dalam buku saya guna, ada masa kita guna rasa. Kebanyakan buku yang terjemah dia akan guna rasa. Tapi sebahagian tempat saya buat pengecapan. Pengecapan rasa seperti logam. Banyak makan nasi lemak ni, orang bagi nasi lemak. Nasi lemak daun pisang. Pengecapan rasa seperti logam. Banyak air liur, lidahnya bersalut tebal. Rasa bagaikan melecet. Rasa pedih lah melecet tu. Kerongkong, rasa panas. Rasa panas, kering, melecet. Kering ni satu simptom penting untuk remedi asculus. Sebab di sini pun kekeringan ini disebut dalam italic. Italic. Tekak, panas, kering dalam italic, melecet. Sakit menyucuk halus ke dalam kedua telinga. Cucuk-cucuk dalam ni, halus. Okey, satu istilah saya gunakan berbeza dengan orang lain yang terjemah beberapa remedi. Orang lain terjemah dalam 200 remedi ke, banyak istilah dipakai untuk stitches. Stitches saya membezakan dengan cucuk-cucuk yang lain. Dia ada banyak perkataan yang sebut mencucuk. Saya tak datang fikiran. Tapi salah satunya stitches. Stitches ni bila kita menjahit, tahu tak? Ada setengah buku diterjemah sebagai rasa menjahit. Ada setengah menterjemah sebagai mencucuk. Stitches, pain, sakit mencucuk. Dalam buku saya, kalau stitches, 90% daripada tempat saya sebut mencucuk halus. Sebab dia bukan ditusuk oleh benda yang besar. Mencucuk masa tebal ke, tak ada. Stitches ni merujuk kepada jarum. Jarum cucuk tu halus rasa dia. Sebab itu dalam terjemahan saya sebut menyucuk-nyucuk halus. Kena faham tu. Bila menyucuk halus, saya rujuk kepada stitches. Saya perhati yang ni sebab saya kata tak sesuai lah semua pain yang istilah mencucuk ni banyak, ada 3-4 istilah. Saya lupa kat sini sebab saya tak ni. Satu masa nanti kalau saya beri keterangan, saya akan kumpul simptom-simptom yang dikatakan mencucuk. Ada banyak bahasa Inggeris yang sebut mencucuk. Dan satu yang saya bezakan ialah bila stitches. Sebab dia merujuk pada jarum, dia mesti menyucuk secara halus. Maaflah saya berbeza sedikit dalam bab ini. Okey, so menyucuk halus ke dalam dua telinga ketika menelan, pharyngitis follicular, radang pharynx follicular yang berhubungan dengan sesak hepa. Ini pun kepenuhan yang kita sebut tadi, rasa kepenuhan. Vena dalam pharynx mengembang. Okey, mengembang. Venosity, sekali lagi venosity ya. Mesti selalu vena dia tu kembang dan bengkak. Tekak sensitif terhadap udara yang disedut. Rasa melecet dan mencurut, membakar seperti api seperti ketika menelan. Mungkin simptom membakar pun ada ni dengan asculus. Peringkat awal pharyngitis, radang pharynx awal atrofik. Pada pesakit yang kurus kering, bilious berempedu.
Bila mendehem, keluar kahak bertali yang berasa manis. Kahak keluar bertalian rasa manis. Aeschylus. Okey, apa yang masuk? Okey, ada yang tempah buku. Alhamdulillah lah. Kita hampir everyday ada orang tempah. Yelah, buku tak ada lagi. Kita pun tidaklah rasa gairah sangat buku sebab buku tak ada. Tapi keluar buku pertama je saya tunjuk. Saya akan tunjuk nanti. Minggu depan lah, insyaAllah. Minggu depan sebab apa? Kita ada masalah. Siap hari Jumaat. Tapi orang berkenaan kena hantar hari Isnin ke Selasa. Sebab apa? Sekarang PKP, Jumaat, Sabtu, Ahad, walaupun urusan bisnes tidak dibenarkan merentas negeri. Saya cetak di Melaka. Saya cetak di Melaka, jadi dia pun tak boleh datang nak urus. Ini yang menyebabkan sedikit kelewatan. Kalau orang persoalkan kenapa saya cetak di Melaka, cari ajalah kat Banting dekat. Masalahnya orang di Melaka ni dia datang ke rumah saya, buat checking. Dia hantar barang yang cetak yang saya hantar tu. Saya semak balik apakah dia betul ke seperti yang saya hantar. Saya semak balik. Proofread peringkat akhir kita buat. Dia datang di sini. Jadi itu pun kos tu. Kalau saya pergi ke Melaka, pergi ke Banting pun ada kos. Tapi pencetak ni dah datang. Sebab saya dah cetak banyak kali dah dengan dia. Jadi dia menghargai kita punya persahabatan ni dalam bisnes ni. Jadi dia datang, insyaAllah. Okey, bahagian mana lagi sekarang? Gester. Gester berat bagai mengandungi batu. Berat. Rasa macam ada batu. Sakit menggigit. Sakit menggigit. Saya tak ambil bahasa Inggeris ini tapi saya sebut sakit menggigit. Maknanya yalah nak tengok bahasa Inggeris ke? Lah, saya pun lupa nak klik kat sini yang bahasa Inggerisnya. Ada ni, ada. Sakit menggigit. Apa istilah asal sakit menggigit? Stomach. Weight of a stone. Berat bagai batu. Weight of a stone. Bagai ada batu. With gnawing. So gnawing itu adalah menggigit. Aching pain. Sakit. Sakit. Most manifest about 3 hours after meals. Sakit itu terzahir 3 jam selepas makan. Itu tanda Aeschylus. 3 jam lepas makan. Tepat tu. 3 jam. Dia tak kata 2 jam ke, lebih kurang ke, dia sebut 3 jam selepas makan. Maknanya dalam tempoh 3 jam, kalau kita rasa sakit, itu simptom jelas bagi Aeschylus. Okey, kat mana tadi? Sebanyak file sini. Okey, tak apa. Dua-dua ada. Saya tengok yang mana? Yang ni Okey. So, sakit menggigit tadi, gnawing selalunya terasa 3 jam selepas makan dalam kawasan hati. Ini terjemahan saya. Dalam kawasan hati rasa lembut. Okey, saya nak pesan banyak terjemahan dia sebut rasa lembut. Tender, feel tender. Apakah lembut ni maknanya okey? Tak ada. Lembut maknanya sakit. Kelembutan yang menyakitkan. Sebab itu susah kita nak beri istilah yang tepat. Di sini saya sebut rasa lembut sakit. Cuba perhati cari apa insiden yang lembut rasa sakit. Mungkin orang bagi kata-kata sinis kita terasa sakit. Kata-kata dia halus saja tapi menyindir sakit. Mungkin begitulah maksudnya bila dia kata rasa lembut. Kelembutan kadang-kadang. Ada istilah macam tu. Tapi bila nak beri istilah kelembutan tu pun bolehlah tepat. Dari segi tepat. Tenderness ni tepat istilah dia. Terjemahan dia mesti kelembutan. Tapi faham. Saya cerita ni secara jujur. Maksud dia sakit. Kesakitan. Kelembutan yang menyakitkan. Okey, begitulah. Dah lah nak memaham bahasa satu, medical satu ni yang maksud sebenar ayat tu rasa lembut sakit dan kepenuhan. Okey, simptom rasa lembut dan
kepenuhan, sesak. Fullness. Kita sebut tadi fullness, balik pada fullness tadi. Abdomen, kawasan besar sikit daripada gastro, sakit dalam hati dan epigastrium. Maknanya dalam ulu hati pun rasa sakit. Sakit di kawasan pusat, pada pusat sakit. Jaundice, mungkin ada jaundice. Berdenyut-denyut dalam hipogastrium dan pelvis. Di pelvis pun pinggul ada berdenyut-denyut. Rectum, ini bahagian penting. Bahagian penting dalam remedi ini ialah rectum. Ini paling ramai. Kalau petang ni rupanya ramai. 14 orang di sini. Ramai. Kalau pagi ni susah sikit lah. Mungkin lepas ni saya pun cuba buat petang lah. Petang ni dekat dengan buka puasa. Jadi kalau kena tekak pun tak lama lagi lah nak buka puasa. Kalau pagi ni lambat sikit rasa nak buka puasa. So rectum, dubur kering. Sakit. Kering. Ayu. Macam mana nak keluarkan najis kalau kering? Rasa penuh dengan kayu-kayu kecil. Ini lagi dahsyat. Ini italic. Simptom penting Aeschylus. Penuh dengan kayu-kayu kecil. Kepenuhan tu ada. Rasa fullness. Tapi penuh dengan kayu-kayu kecil. Masya Allah. Ini remedi Aeschylus. Gambarannya. Perut gastro penuh, di leher penuh, di otak penuh. Sampai dekat kawasan rectum. Penuh dengan kayu-kayu kecil. Ingat penuh dengan kayu-kayu kecil. Tak jumpa dalam remedi lain. Lubang dubur mentah melecet. Ini satu lagi istilah dalam penterjemahan. Apa maksud dia tu? Mentah. Mentah ni asal dia dalam bahasa Inggeris ialah raw. Kadang-kadang sebut rawness. Mentah, kekasaran. Tapi bila terjemah tu, saya berbahagi dua lah sebab ramai sahabat terjemah mentah. Saya lebih suka terjemah kasar. Tapi ada maksud, tapi kena faham bila kita sebut mentah atau kasar. Bahkan dalam setengah tempat, saya sebut mentah kekasaran. Dalam buku saya sebut mentah kekasaran. Saya gabung dua tu. Sebab nak tunjuk keadaan tu, satu keadaan yang tidak lancar. Tidak lancar. Dan bersama dengan itu sebenarnya dia mungkin melecet. Okey. So di sini lubang dubur mentah melecet. Saya kata dia raw tapi yang melecet. Sebab apa melecet? Najis yang nak keluar tu kering. Kalau dia lalu macam mana? Kering. Tak ada cecair, melecet. Dia akan melecet. Rasa sakit. Amat sakit selepas berak. Lepas berak, selesai berak sakit. Serta terjulur keluar. Ada prolapse. Prolapse rectum. Berlaku prolapse rectum. Terjulur keluar. Itu hemorrhoid. Hemorrhoid. Maksudnya memang orang yang berhasil ni dia menjulur keluar. Jadi siapa pernah merawat ni memang ada simptom yang diberitahu. Dubur terjulur keluar. Dengan sakit menyucuk-nyucuk di belakang, sama ada berdarah atau tidak, melarat ketika putus head. Boleh guna Aeschylus. Najis yang keluar tu kering, keras, besar. Macam mana dia nak keluar? Dia kering. Kurang air, dia tidak lembut. Bila kering tu macam mana dia nak jadi dilembutkan untuk keluar? So bergantung pada peristalsis sajalah. Dan juga cerutan ataupun struktur di bahagian rectum tu. Keras. Dah lah keras. Besar lagi. Ini simptom dia ni. Kalau sakit beritahu, najis tu tak tahulah kering. Tapi besar. Besar. Lepas tu keras lagi. Ketuk-ketuk-ketuk. Nak hancurkan dia. Maknanya keras. Keras, besar dan kering. Sifat tinja. Okey, istilah tinja saya guna di bahagian yang kita kita bowl tu. Saya guna istilah tinja. Saya tak guna perkataan najis, saya guna tinja. So najis yang keluar kering ataupun tahi yang keluar itu kering.
Nak guna istilah tahik, saya banyak kali guna istilah tahik juga seperti sahabat yang lain. Sebab istilah yang tepat ialah tahik. Tapi kadang-kadang kita rasa, tahik. Najis, bolehlah. Ada jarang-jarang saya guna najis. Di sini saya pakai najis. Membran mucus kelihatan membengkak. Mucous membrane membengkak. Dan menyekat laluan. Okey, membrane membengkak. Seperti vena juga, dia bengkak. Iritasi disebabkan oleh ascarit. Ada iritasi, ada cacing maknanya di situ. Ascarit dan membantu penyingkirannya. Dia membantu. Iritasi itu membantu. Dalam tubuh, ini italic. Ambil perkataan ni, italic. Dalam tubuh rasa membakar serta perasaan seram, sejuk, naik turun belakang. Dalam tubuh, tempat nak keluar najis tu, rasa panas membakar. Bersama dengannya ada perasaan naik turun belakang ni. Rasa sejuk, seram sejuk. Macam kita menggigil. Kita menggigil tu. Istilah menggigil tu pada chilliness. Bahasa Inggeris chilliness. Rasa seram sejuk. Naik turun belakang. Oh, ini penting bagi Aeschylus. Penting bagi Aeschylus sebab chilliness, disebut di situ chilliness dan dalam italic. Penting sebab italic. Dr. Bory italic di situ. Saya kat komputer ni memanglah warna biru. Italic lagi, saya birukan lagi. Yang penting-penting ni memanglah kalau tengok kat sini warna biru. Kerap kencing, sedikit warna gelap berselut. Warna gelap, kotor sikit lah berselut. Panas, sakit dalam kedua ginjal. Sakit kawasan area ginjal ataupun buah pinggang, terutama di sebelah kiri dan ureter. Discharge, mengeluarkan cecair. Allah, saya silap tarik pula sini. Okey, kalau jumpa kesilapan macam mana ni? Cecari, dia silap tarik cecair. Discharge, mengeluarkan cecair prostat ketika meneran najis. Maknanya keluar. Meneran najis keluar melalui uretra atau saluran kencing. Cecair. Okey, simptom bagi orang perempuan. Selalu berdenyut-denyut di belakang tautan pubis. Belakang tautan pubis. Kenapa saya terjemahkan tautan pubis? Bahasa Inggerisnya apa? Cuba lihat. Female constant throbbing behind symphysis pubis. Symphysis pubis. Okey. Itu tautan pubis. Sakit berdenyut-denyut di kawasan tu. Dekat area tundun lah. Ada yang sebut tundun. Leukoria. Okey, ada keputihan serta tempang kelumpuhan. Saya sebut. Dua perkataan untuk satu istilah bahasa Inggeris. Tempang ni lameness bahasa Inggeris. Lameness tak? Betul tak sini? Betul. Leukoria with lameness of back across the sacroiliac articulation. Saya sebut tempang kelumpuhan. Ini merujuk kepada lameness. Ketimpangan. Dia lebih dekat kepada kelumpuhan lah. Bahagian belakang. Di seberang artikulasi sacroiliac. Sacrum mana? Dekat sacrum lah. Sacroiliac ni kawasan. Dekat sacrum dan dia menghala ke depan sedikit. Menghala ke depan. Dari belakang dan ke depan. Itu kawasan artikulasi sacroiliac. Keputihan leukoria ni memang putih. Berwarna kuning gelap. So warna kuning gelap. Leukoria dia berwarna kuning gelap. Berkarat. Kuning gelap, berkarat dan melekat. Melekat. Melarat selepas haid. Keputihan ni melarat selepas haid. Apa istilah dia sini? Words after menses. Sticky corroding. Bahasa Inggeris. Sticky corroding. Sticky corroding. Saya terjemahkan sebagai berkarat dan melekat. Sticky itu melekat. Corroding itu mengarat. So berkarat dan melekat. Okey, itu istilah bahasa Inggeris lah. Tapi yang penting, apa yang kita nak highlight di sini?
Sakit berdenyut-denyut di belakang tautan pubis. Kawasan dekat pubis tu, tundun tu. Di dalamnya, bahagian belakang di dalamnya hingga ke bahagian sacrum. Sebab ada rasa kelumpuhan lagi di bahagian belakang. Artikulasi seberang, artikulasi sacroiliac disebut tadi. Denyut-denyut tautan pubis. Ingat. Dada rasa mencerut, tindakan jantung penuh dan berat. Penuh juga. Berbalik pada fullness tadi. Malahan denyutannya dapat dirasakan di segenap tempat. Banyak tempat dirasa. Laryngitis, radang larynx, keadaan batuknya bergantung kepada gangguan HEPA. Batuk yang bergantung kepada gangguan pada hati. Rasa panas dalam dada, sakit di sekitar jantung. Sakit di sekitar jantung pada kawasan hemoroid. Okey. Saya tunjuk pun tak nampak pada kawasan hemoroid. Ekstremiti sakit dalam dan memar dalam anggota kaki dan tangan dalam cuaran acromion kiri. Cuaran acromion dengan rasa menembak ke bawah pada lengan-lengan. Hujung jari jemari kebas. Ada simptom begini. Ya, okey. Okey, itu ekstremiti, tak ada yang di-highlight di situ. Kelumpuhan di leher, sakit di antara tulang kipas. Kawasan spina, rasa lemah. Tulang belakang, rasa lemah. Belakang dan kedua kaki juga lemah. Spina rasa lemah itu italic. Sakit belakang sampai ke sacrum. Sakit belakang sampai ke bawah sacrum. Dan bahagian pinggul melarat, berjalan dan bongkok. So Aeschylus ni dia melarat, berjalan dan kita bongkok. Melarat, berjalan dan bongkok. Bila berjalan kaki berlipat. Kedua tumit sakit, letih, bengkak. Kedua tangan dan kaki bengkak. Tangan dan kaki bengkak. Kenapa? Balik pada velocity tadi. Dan menjadi merah selepas dibasuh. Juga rasa penuh. Kepenuhan. Ada fullness juga di situ. Okey. Okey, demam. Seram sejuk jam 4 pagi. Aeschylus. Seram sejuk naik turun belakang. Yang tadi pun dah disebut. Masa demam pun dia naik turun belakang juga. Seram sejuk. Chilliness dia tu. Naik turun masa demam. Tadi pun kita cerita mengenai bahagian abdomen ke mana tadi. Kita sebut juga seram sejuk naik turun belakang. Maknanya ini ciri utama juga. Demam dari jam 7 hingga 12 malam. 7 petang hingga 12 malam. Demam malam. Kulit panas dan kering. Kering juga. Najis kering. Demam pun kulit dia panas dan kering. Tidak sebut pasal perpeluhan. Panas dan kering. Peluh keluar dengan banyak. Yang ni ada keluar sebut. Peluh keluar dengan banyak dan panas beserta demam. Peluh keluar banyak tapi panas beserta demam. Oh, ada juga peluh. Tadi lupa. Okey, silahat modalitinya melarat di waktu pagi. Ketika bangun tidur. Maknanya pagi-pagi bangun. Dan bila bergerak, berjalan. Akibat menggerakkan usus. Selepas makan. Dengan mata tengah hari, pada waktu tengah hari, berdiri. Okey. Perhatikan istilah di sini ya. Yang ni saya tak buat sebarang perubahan. Melarat, kita terus di waktu pagi. Dia sebut morning, kita sebut di waktu pagi ketika bangun dari tidur. Dan apabila bergerak. Apabila ni semua ayat yang kita bertambah, kadang-kadang kita tambah. Sebab apa? Nak memahamkan. Berjalan akibat menggerakkan usus-usus selepas makan tengah hari. Waktu tengah hari. Kalau tengah hari saja sebut, rujuk pada waktu tengah hari. Berdiri. Berdiri melarat. Bila dia lega, pada dengan udara lapang yang sejuk. Udara terbuka yang sejuk, dia lega. So, hemorrhoid. Dalam bahagian hubungan, kita cerita di sini, hemorrhoid menyakitkan. Kalau Aeschylus glabra, ni Aeschylus hypocastanum, bandingkan dengan Aeschylus glabra, ada remedi lain lagi. Homeopati juga, tapi yang jauh sikit, lagi rare. Hemorrhoid amat menyakitkan, berwarna ungu gelap, jenis eksternal dengan sembelit, vertigo serta sesak portal.
Betul-betul sukar difaham, rasa menggelitik dalam kerongkong, penglihatan terjejas paresis. Aeschylus glabra, dekat-dekat juga dengan Aeschylus. Banding dengan Phytolacca. Phytolacca dalam kes kerongkong kering, lebih kerap dalam kes-kes akut. Selalu kita guna Phytolacca. Negondium americanum dalam kes engorgement rectum, bengkak pada rektum, buasir dan sakit teruk. Negondium americanum remedi. Diguna 10 titis tincture setiap 2 jam. Okey, bandingkan juga dengan aloe. Aloe, Collinsonia, Nux vomica, sulfur. Semua tu ubat yang boleh digunakan untuk kes hemorrhoid. Bandingkan. So, saranan Dr. Borik, guna tinktur hingga potensi ketiga. Rendahnya. Betul ke potensi ketiga? Betul lah. Tinggal lihat yang bahasa Inggerisnya. Betul. Dose tincture to third potensi. Guna tinktur hingga potensi ketiga saja. Ini yang disebut oleh Dr. Borik. Kita boleh guna. Ada, kalau Dr. Casey Banjar dia cadang 30, 200. 6 pun boleh pakai. Tapi Dr. Borik suggest guna tinktur ataupun potensi ketiga. Pernah cuba tak? Kita tak pernah cuba. Kita ada kes tapi tak pernah cuba. Mungkin kita tak tahu kesannya. Mungkin kesannya lagi cepat. Ke dalam kes-kes yang bersifat localized, yang bersimptom terapeutik, biasanya potensi lagi rendah, lagi cepat tindakan. Lagi cepat tindakan. Tambah-tambah yang tidak bersama dengan mental symptom, lagi cepat. Sebab itu banyak kes saya guna, kerana cepat tindakan saya guna potensi rendah. Tapi Malaysia sudah tak ada. Minimum 6, potensi 6. Kerap diguna ialah 30. Dulu saya ada sebut dalam ceramah pertama dengan PPHM dulu, sejarah Dr. Hahnemann. Sejarah Dr. Hahnemann. Ada satu masa Dr. Hahnemann saran supaya semua ubat-ubat yang dikeluarkan tu guna potensi 30. Ada pernah dia sebut begitu. Tak pasti dia sempat publish atau tidak, tapi diceritakan begitu. 30 itu maknanya normal potensi. Okey, dah habis dah. Jam berapa dah? 3:30 lebih dah, maknanya dah dekat sejam. Tak boleh lama dah ni. Okey, so kita rumuskan balik apa yang ada dengan Aeschylus. Satu, kegunaan yang seperti biasa kita tahu untuk buasir, hemorrhoid, piles, itu bahasa-bahasa yang sama merujuk kepada buasir. Salah satu remedi utama ialah Aeschylus. Dan kalau ada ciri-ciri kepenuhan, fullness everywhere, mana-mana bahagian kita sebut tadi, mana-mana bahagian, di kepala rasa penuh, di bahagian gesture rasa penuh, di bahagian pinggul rasa penuh, rectum rasa penuh, nak keluar tapi tak keluar, itu tanda Aeschylus. Okey, kita juga sebut mengenai dalam senarai yang kita sebut ini semua ada ciri-ciri venosity. Maknanya salivena itu bengkak. Vena pada dubur bengkak, vena betis boleh bengkak. Itu kita panggil varicose veins. Mana-mana pun di kerongkong pun ada vena yang bengkak. Mana? Di kepala pun ada. Vena ni ada mana-mana lah. Selalu vena. Sebab selalu darah yang balik ke jantung. Itu kita semua ingatlah dalam anatomi. Saya bukan pakar dalam anatomi. Yang tahu-tahu sikit boleh. Okey. Maknanya kita sebut fullness dengan venosity. Okey, selalu vena kembang. Darah berkumpul di kawasan yang kembang itu. Dan kalau ada luka situ memang darah banyak keluar. Venous. Venosity. Satu lagi kita sebut sluggishness. Lembab. Lembab. Fikiran lembab. Pencernaan lembab. Jantung lembab. Ini tanda sluggishness of Aeschylus. Lembab.
khususnya digestive system dia. Sebab lembab nak keluar tu, nak keluarkan najis tu lembab. Itu yang menyebabkan buasir. Okey, itu juga kita ada sebut backache, sakit belakang. Sakit belakang kalau berhubungan dengan orang yang buasir semelik, penawar terbaik ialah Aeschylus. Dan sakit-sakit lain pun kalau dia mengiringi masalah buasir, dia ada reflex symptoms, dia mungkin sesuai dengan Aeschylus. So Aeschylus ni penawar yang sangat cantik, harus ada pada setiap pengamal lah. Kita tak tahu, kalau kita tidak kita sakit pun, orang lain, adik-beradik ke siapa yang ada masalah, mungkin kita boleh bantu memberi Aeschylus. Apa lagi yang kita kaitkan dengan Aeschylus? Okey, saya rasa lengkap. 5 benda. Buasir, fullness, rasa penuh, venosity, 3 dah, sluggishness, reflex pain ataupun backache berhubungan dengan buasir. Yang lain tu ada banyak yang kita baca tadi banyak, tapi kita pegang yang tu untuk kita ingat. Untuk kita ingat remedi Aeschylus supaya dia senang kita nak refer case. Okey. So di hujung siri ini, ambil masa seminit, kita sarankan dah, tambah-tambah bulan puasa ramai orang nak berak sampai 2-3 hari, ada sampai seminggu. Saya pernah dulu-dulu sampai seminggu. Tahun ni tak ada lagi, alhamdulillah. Kenapa? Jadi kita pesanlah, kalau boleh buka puasa, bersahur, kita ambillah bahan-bahan yang banyak serat. Contoh, belilah buah perun. Memanglah buah perun ni satu kotak tu mahal sikit, RM15, RM19. Satu kotak mahal, simpan. Makan. Nak buka puasa, korma dengan perun dahulu. Sahur sebelum makan nasi, korma dan perun dahulu. Ambillah makanan yang banyak serat. Yang banyak serat. Serat apa? Serat bahasa Inggeris fiber. Yang banyak fiber. Bersama dengan itu, minuman-minuman pun kalau boleh yang banyak fiber. Kalau ambil roti pun, roti yang whole bread tu yang banyak fiber, bagus untuk melembutkan najis kita. Kita tak naklah kering, yang menyusahkan kering tadi, sehingga bagi Aeschylus pun kadang-kadang tak bergerak, memang tak nak keluar pun. Tapi ada remedi lain lagi. Kita belajar dari Collinsonia, mana mungkin yang boleh bantu menggerakkan najis itu keluar. Tapi kita nak bagi tahunya, sebab isu pencernaan ni isu penyakit tu dah lama. Kita dah makan macam-macam makanan yang menyebabkan dia jadi lembab, jadi sluggish, sistem tu jadi sluggish, jadi lambat dia nak proses makanan. Jadi bagus kita ambil makanan yang banyak serat. Minuman pun ambil minuman yang berjus yang banyak serat. Limau-limau itu bagus. Pisang pun bagus, kalau boleh berbuka puasa ambil lepas makan nasi ke, ambil di hujungnya pisang. Tembikai pun ambil bersama selepas makan nasi atau sebelum lah. Paling cantik sebelum. Kalau semelik kronik sangat, susah sangat, ambil yang betul-betul masak. Beli buah tembikai yang betul-betul masak. Yang orang lain kalau makan dia terus masuk tandas. Kita orang yang semelik makan yang tu tak apa lagi. Dia akan bantu untuk melembutkan najis. Ini nasihat dari saya, mudah-mudahan boleh membawa berkat dan boleh membawa manfaat kepada semua sempena bulan Ramadan yang mulia. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita sebagai majlis ilmu, walaupun kita tak bercakap sangat pasal agama, tapi ini adalah majlis ilmu. Mudah-mudahan malaikat bersama dan mencatatkan satu kebaikan kepada kita semua yang hadir pada majlis pada hari ini. InsyaAllah ada kesempatan mungkin saya cubalah sebelah petang hari esok untuk remedi yang seterusnya. Jadi terima kasih sahabat. Salam Ramadan. Selamat berpuasa. Jaga SOP. Jangan tertangkap dan membazirkan wang. Jangan kedekut untuk beli mask. Pakailah mask.
Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.